akan berikan contoh. Yang pertama, dari. Cuba sebut. Dari. 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 Okey, dia ada dua. Satu dari dan satu lagi daripada. Ada dua. Kata segi sebab apa? Okey, kalau itu kajian daripada di dalam ayat, penggunaan yang salah. Penggunaan yang salah. Kita tengok contoh di sini. Okey, okey, antara tujuan cikgu nak ajar awak kata sendi ni, yang pertama, objektif khusus ni adalah membantu anda dalam memahami sistem tata bahasa, iaitu kata sendi nama. Cuba sebut. Sendi itu dengan betul daripada ni kadang-kadang ada yang keliru. Okey, contohnya di bawah ni kita berikan contoh. Yang ni cuba tengok anda akan cuba jawab, adakah murid-murid akan faham penggunaan kata sendi daripada yang terdapat dalam tata bahasa, bukan kata anda. Kadang-kadang orang yang lebih dewasa daripada anda pun tak tahu nak gunakan daripada. Daripada. Okey, contohnya nak membezakan Yang kedua tu dia kata, adakah murid-murid kamu menggunakan kata sendi nama daripada dalam ayat yang betul. Yang ketiga, bagaimana cara untuk membezakan fungsi kata sendi nama daripada dalam ayat. Ni. Di sini cikgu nak berikan contoh. Okey. Kita tengok di sini. Okey. Kata sendi nama ialah perkataan yang terletak di depan frasa nama. Ini boleh nampak? Boleh nampak tak? Boleh. Okey. Kemudiannya yang kedua tu, cuba tengok yang kedua. Okey. Kata sendi dari. Kata sendi nama dari digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menyatakan ini dia, arah, tempat, waktu dan masa. Cikgu ringkaskan. Dari ini awak boleh gunakan ATM. Apa dia ATM? Arah, tempat, masa. Ini yang boleh juga awak masukkan. Kalau sebenarnya tempat tadi, masa ataupun waktu. Masa ataupun waktu. Ingat ATM ataupun auto teller machine. Yang tiap-tiap bulan ayah dan ibu pergi bank dia gunakan kad untuk keluarkan duit kan. Kad auto teller. Ingat ATM, ingat dari. Tiga penggunaannya tadi. Arah, tempat, masa ataupun waktu. Waktu dengan masa itu sama artinya. Okey? Yang ini Dan ciri membezakan kata sendi nama daripada yang digunakan di hadapan kata nama frasa yang menyatakan punca bagi manusia, haiwan atau benda, asal kejadian, sumber atau unsur perbandingan. Okey? Untuk daripada pula ialah punca. Cuba sebut. Punca. Ataupun sebab. Ataupun sebab. Punca bagi manusia ataupun asal kejadian dan sumber unsur perbandingan. Ada banyak. Selain daripada punca sebagai perbandingan. Cuba sebut. Dalam dari ada tiga. A, T, M. Apa A? Arah. Apa untuk T? Tempat. Apa untuk M? Masa ataupun waktu. Untuk daripada kegunaannya punca, perbandingan atau perbezaan. Boleh faham? Okey, kita berikan contoh lagi. Okey, ini dia. Gramatis bermaksud berasas atau mengikut prinsip-prinsip nyamu ataupun tata bahasa. Okey.
tengok depan. Contoh contoh. Ni dia. Kata sendi dari. Menunjukkan tempat atau arah. Pertama, yang diberi contoh, angin kencang bertiup dari arah selatan. Dari arah selatan. Dari ini untuk arah ataupun ke. Boleh faham? Bukan angin kencang bertiup daripada arah selatan. Sebab daripada ni apa? Punca, perbandingan atau perbezaan. Contoh yang kedua. Kereta itu membelok dari kiri ke kanan. Kalau letak daripada kiri ke kanan, salah ke? Salah. Dari menunjukkan tempat atau di pula menunjukkan waktu atau masa. Menunjukkan. Contoh yang pertama, tempoh pembayaran balik bermula dari tarikh penyerahan barang itu, bukan daripada. Kalau daripada ni salah. Yang di bawah ni contoh yang salah. Yang salah. Okey. Mesyuarat itu akan diadakan dari pukul 9 pagi sehingga ke pukul 4 petang. Menunjukkan waktu ataupun masa. Arah, tempat, masa. Arah, tempat, masa. Ataupun ATM. Kalau nak ingat lagi senang. Angkatan Tentera Malaysia. ATM Angkatan Tentera Malaysia. Apa untuk A? Arah. Apa tadi? Tempat. Yang ni tadi masa. Okey? Ini daripada pula. Cuba tengok. Daripada contoh yang diberikan. Daripada. Okey, sekejap Okey. Menyatakan punca bagi manusia, haiwan, benda dan unsur mujarad. Contohnya, kita naikkan sikit lagi. Ni. Pemain sarkas itu menerima bola daripada beruangnya. Punca daripada beruangnya, bukan dari beruang. Dari ini tadi untuk punca. Yang kedua, dia menjauhkan diri daripada bahaya dadah. Ini contoh yang dia nak pergi pada anda. Kemudian menunjukkan maksud sumber asal kejadian satu benda. Kita tengok. Okey, tengok kamu ingat contoh. Okey, menunjukkan maksud sumber atau asal kejadian. Dari segi cikgu cuba. Satu lagi punca, yang kedua asal kejadian. Asal ke tak asal? Asal kejadian. Contoh ayat yang diberikan, aku mendapat ilham daripada pemandangan itu. Daripada. Maknanya kalau awak nak ingat daripada ni, selain daripada ATM tadi tu untuk daripada lah. Okey. Yang kedua, benang itu berasal daripada baju yang awak pakai. Daripada kapas. Punca jadi dia baju daripada kapas. Okey, yang ketiga, menunjukkan perbezaan perbandingan. Kita tengok. Contoh yang seterusnya. Ini dia. Harga kain itu kurang sikit daripada harga biasa. Dan yang kedua, perangai Ahmad berbeza. Berbanding atau berbeza daripada perangai abangnya. Ahmad dengan abang ni perangai yang berbeza. Dia ada perbandingan. Boleh faham? Okey, kita tengok. Ada beberapa contoh ni yang kita nak beri pada anda. Okey. Tengok ada beberapa contoh. Sini. Sebelum bentar.
dalam soalan tata bahasa. Yang ini dia akan tanya dalam peperiksaan UPSR nanti. Ini untuk pengetahuan anda. Okey, antara yang ditanya adalah tata bahasa. Jenis ayat, golongan kata, pembentukan kata, benan ayat, susunan ayat, ragam ayat, sistem ejaan, kosakata, peribahasa. Cuba tengok yang seterusnya. Okey. Kemahiran yang dinilai dalam tata bahasa antaranya adalah kemahiran membaca dan memahami. Maknanya dalam buku teks yang awak baca tu, awak perlu menjawab soalan kefahaman, betul? Begitu juga dalam peperiksaan UPSR nanti. Awak baca, awak kena fahamkan petikan, kena jawab soalan pemahaman. Boleh faham? Okey, seterusnya kemahiran mentafsir dan memahami maklumat. Dan yang seterusnya memahami maksud frasa dan kata. Cuba tengok kita tengok latihan sedikit. Okey. Dalam tata bahasa ada dua bidang, iaitu morfologi dan sintaksis. Cuba sebut morfologi. Sintaksis. Morfologi ni yang ada kata sendi tadilah yang kita sebut. Kata sendi dua yang kita sebut ni, dari, daripada. Cikgu nak beritahu kenapa perlu awak betulkan untuk penggunaan kata sendi nama dari, daripada. Ini awak dah faham. Untuk dari ada tiga sahaja. Apa dia? A, T. Apa dia? A, T, M. A untuk T untuk M untuk Okey, untuk daripada tiga juga, iaitu punca, perbandingan dan asal terjadi. Okey. Seterusnya cuba tengok ni dalam morfologi, dalam bidang satu ataupun soalan pemahaman. Soalan pemahaman, bukannya soalan penulisan. Dalam pemahaman morfologi, anda ditanya penggolongan kata, antaranya kata nama, kata adjektif ataupun kata sifat. Kata sifat. Sebanyak itu kata kerja. Apa kata kerja? Makan, minum, berlari, kata tugas. Kita ada proses pembentukan kata, imbuhan, penggandaan, pemajmukan, akronim. Dalam sintaksis ini pola-pola ayat. Ayat dasar, ayat tunggal, ayat aktif, ayat pasif, ayat songsang, ayat majmuk, analisa kesiapan bahasa dan akhir sekali pemahaman. Okey, seterusnya. Okey, soalan kosakata berkaitan dengan penggunaan istilah. Pelajar perlu tahu maksud atau makna kosakata. Kosakata yang membawa maksud sama dari segi perbuatan tetapi istilah itu berbeza. Perbuatan memindahkan barang dari satu tempat ke satu tempat lain. Banyak istilah yang boleh digunakan. Cuba tengok ni. Pindah barang satu tempat ke satu tempat. Menuntun. Menuntun dengan menonton apa beza? Menonton melihat televisyen. Menuntun apa menuntun? N-U-N. Menuntun basi. Menuntun basi. Okey. Mencantas, apa maksud mencantas? Ada perbezaan tak? Menggalas, menjunjung, menggilik, mendukung. Okey, kita buat latihan sikit Ada di situ mengajarkan, mengajar. Yang mana yang betul? Mana? Mengajarkan ke mengajar? Mengajar. Antara bangsa, mana yang betul? Ini ada dua. Antara bangsa dengan antara bangsa yang tak dijarakan. Mana yang betul? Jarak ke tak jarak? Jarak. Okey, kemudian mencolok mata atau menjolok mata?
garis C. Okey. Isikan atau isi tempat kosong? Isi tempat kosong. Okey, war-war ataupun wara-wara? Selalu disebut war-war. Ejaan sebenarnya bukan war. War-war ni ejaannya yang ini. U-A-R, bukan war-war, bukan W-A-R, bukan ya, bukan. Okey, ataupun wara-wara. Apa maksud war-war? Pemberitahu ataupun memberitahu. Boleh faham? Sekolah selalu dia beritahu pada hari Isnin kan? Itu war-war. Diwar-warkan Okey, seterusnya okey, latihan. Yang ini untuk kata Arab kan, ada berbagai bagai dalam morfologi. Contoh, terdapat 2 batang pokok kelapa yang ditanam di arah. Di mana? Penjuru atau tepi? Ini latihan yang awak akan buat. Ini contoh soalan soalan kalau tengok nombor 14 tu, nombor 12 tahun 2006, kata perintah. Letakkan buku yang dibaca di tempat asal. Kata Nabila pada rakan-rakannya, kata perintah. A ke B ke apa? B. Ada yang faham, ada yang tak faham. Tak apa, nanti kita buat soalan ni. Kata muat, wah, indah pemandangan di puncak gunung ini. Kata muat. Untuk kata muat, benar sekali, terlalu amat, sempurna, terlalu panjang. Okey, bagus. Tengok lagi kita pergi soalan yang mudah sikit lah. Ini dia. Kita tengok soalan-soalan ni. Awak datang daripada mana? Betul atau salah? Betul. Ini cikgu nak nanti awak buat ataupun jawab. Kat sini cikgu ada A, B, C. Okey, awak akan jawab soalan-soalan yang ada di depan ni dalam kertas ni. Okey, kemudian nanti awak serahkan pada cikgu. Jawab soalan 1 sehingga nombor 9. 1 hingga nombor 9 dulu. Dia A, B. Betul atau salah? Betul atau salah? Kita start 1 hingga nombor 9. Okey. Jawab A atau B? A untuk dia, B atau tidak? Sekejap silakan. 1 hingga 9 dulu. A untuk ya, B atau untuk tidak? Okey, yang ni tak dapat, tak ada masalah. Kita tengok balik. Soalan ni nanti kita akan bincangkan. Tengok pada soalan ini. Contoh-contoh soalan dalam UPSR, soalan sebenar. Kalau tengok di atas ni, kata seru. Nombor 29 tahun 2005. Nak cheese adu wah. Ni contoh-contoh kata seru. Cuba tengok lagi. Selain daripada itu, kita ada pilih ayat memberikan perkataan bergaris dengan betul. Hilang. Ini contoh soalan. Contoh soalan sebenar UPS. Okey, cuba tengok yang lain. Yang ini pilih ayat yang betul untuk suntuk. Ada 4 ayat, awak pilih yang paling tepat. Kemudiannya yang ini. Okey, beras hancur
ambil hati, jantung hati 2007. Mungkin keluar lagi. Mungkin akan keluar lagi dalam peperiksaan. Ini contoh untuk peribahasa. Kemudian kita ada pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi ajak mengajak. Ajak mengajak. UPSR 2005 nombor 27. Kemudian tengok lagi. Keluar lagi. Menganyam dengan mengadi-anyam. Itu awak kena fahamkan soalan tu. Soalan sebenar UPSR 2006 nombor 27. Kemudian ni sinonim. Sinonim 2007. Ada dua soalan. Pada masa hadapan kita tidak perlu membawa buku ke sekolah, tetapi memadai dengan membawa campuran padat. Apa katanya sama erti? Sama erti. Itu juga nombor 26. Ini 2007. Akhir sekali kalau awak tengok, ni dia. Wakil rakyat selalu mengingatkan masyarakat di kawasan supaya mematuhi menjauhi persengketaan. Apa yang sinonim? Apa yang sama arti dengan persengketaan? Bersengketa. Tahun 2008. 2008 soalan sinonim. Okey, seterusnya kata kerja. Kata kerja menjulang, menatang, merangkul, menyujuk. 2006. Soalan kata kerja. Okey, kata kerja lagi. Yang ini kata kerja. Banyak kata kerja. Imbuhan. Bergalas, tergalas, penggalas, menggalas. Yang nombor 9 tu UPSR 2005. Disertai, didahului, disudahkan, ditangguhkan. Okey. Didi je. Okey, kata adjektif. Kata sifat. Contoh dia Hamis, Hanyir, Hapak, Ancing. Kemudian 2006 dia keluar cekap, petah, terang. Apa maksud dia? Boleh faham? Okey, seterusnya selain daripada kata adjektif, ini dia. Lagi keluar 2007 ada dua soalan. Gagah, teguh, kekal, mantap, angkuh, kacau, gusar dan ego. Okey, kata adjektif lagi. Banyak keluar. Peribahasa. Bidan terjun, separuh tiang, sekap jalan, hitam promo. Mana orang yang tahu? Ini yang 2005 nombor 17. Soalan sebenar UPS. Okey, peribahasa lagi. Memberi muka, bermuka-muka akan kita tebal muka 2006. Sebab itu dia kata bahasa ataupun tata bahasa untuk awak meluaskan kosakata kena banyak membaca buku di luar. Bukan mengharapkan buku teks mata-mata di sekolah. Boleh faham? Okey, contoh lain. Ini peribahasa dan sebulan bahasa. Okey. Kata ganda. Berebut-rebut. Cuba sebut. Berebut-rebut. Berlonjak-lonjak. Berlonjak-lonjak. Berjengkit-jengkit. Sebab tu mungkin tak jelas kat awak. Tapi ini contoh soalan lah untuk kata ganda. Okey, seterusnya. Ini kata ganda lagi. Kesipan siur. Berlekak-lekuk. Berbolak-balik. Bersesat-sesat. Okey. Ini kata ganda lagi. Tumbuh-tumbuhan. Ulang-ulangan. Kayu-kayuan. Ubat-ubatan. Tersentak-sentak. Ini awak tengok situ dan akhir sekali terkial-kial. Penanda wacana. Penanda wacana. Banyak soalan-soalan. Ini simbol yang terdapat dalam tata bahasa. Apa dia? Apa yang ini? Tanda kurung siku. Cuba sebut.
surat kiriman tidak contoh ni okey. Aktif, bagaimana awak nak jawab? Soalan ni panjang Soalan ni panjang. Cuba tengok. Untuk soalan pemahaman, cikgu mahu anda menjawab soalan pemahaman terlebih dahulu ataupun baca soalan pemahaman baru baca petikan. Kenapa? Sebab dalam soalan pemahaman dia nak awak jawab 5 soalan. 5 soalan. Yang pertama ni dia tanya, di manakah letaknya tasik bera? Jadi kata kuncinya di manakah tasik bera? Cuba sebut, di manakah tasik bera? Di manakah tasik bera? Kata kuncinya tasik bera. Yang kedua, semua berikut tentang keistimewaan kawasan tasik bera. Kedua ni, maknanya bukan keistimewaan tasik bera. Bukan keistimewaan tasik bera. Dia nak awak faham apa istimewa, tapi dia tak tanya apakah keistimewaan. Bukan keistimewaan Dan yang ketiga, tujuan Amin menulis surat kepada Muhammad Farid. Jadi kena baca soalan petikan. Awak kena tahu 3 isi yang dia nak daripada petikan. Ini 3 soalan. Soalan yang keempat, cuba tengok soalan yang keempat. Soalan yang keempat dia tanya pernyataan yang benar tentang petikan yang ada di atas tadi, surat kiriman rasmi. Dan yang kelima, rangkai kata maksud penjagaan rapi. Apa maksud dia? Okey, jadi kata kuncinya 5 soalan tadi. Yang pertama kata kuncinya cuba baca. Sedia mula. Yang kedua, tasik bera. Isi yang ketiga ialah tujuan menulis surat. Cuba sebut. Yang keempat, pernyataan benar. Dan yang akhir sekali, maksud petikan. Awak dah dapat kata kunci ni, baru baca semula yang petikannya. Petikan ni banyak. Ini dah berapa patah gandaan, ini berapa patah banyak. Dia nak tanya 5 soalan ni kan. Jadi tipnya kena tahu kata kunci untuk jawab soalan pemahaman. Boleh faham? Boleh faham? Okey, untuk soalan-soalan yang biasa selain daripada kata sendiri yang ada, jadi cikgu nak beri lah. Awak kena usaha, kena banyak baca buku yang selain daripada buku teks di sekolah. Kena banyak baca buku di luar sekolah. Bahan-bahan bacaan banyak sekarang. Yang kedua, kena baca soalan untuk petikan jadi 5 isi utama. Kata kunci yang ada 5 tadi kan, baru baca petikan. Selalunya untuk petikan, satu soalan yang pertama tu pada peregan yang pertama. Itu untuk soalan petikan. Yang seterusnya Anika pilihan tadi, awak nak tengok contoh-contohnya. Okey, kemudian kena hafal peribahasa dan pola jawapan. Ataupun selain daripada yang disebut kata sendi daripada tadi dah faham cikgu ulang balik. Untuk dari kegunaannya 3 saja. Apa dia? ATM. Apa ATM? Okey, untuk daripada punca. Okey, soalan yang cikgu beri itu nanti awak jawab, kemudian ulangkan semula pada cikgu. Soalan yang tadi yang cikgu berikan pada awak, nanti kita bincangkan dan ulangkan semula pada cikgu. Kita bincangkan jawapan untuk mengetahui jawapan yang betul atau tidak. Okey, sekian, terima kasih.